Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih, amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh para penonton Tadabbur Center. Kita bersama dalam satu program terbaru Tadabbur Center, insya-Allah akan diadakan secara mingguan pada setiap Jumaat malam selama 20 minit hingga kepada 30 minit, di mana saya akan menjadi moderator dengan panel-panel jemputan kita dari kalangan para pelapis perjuangan Tadabbur Center. InsyaAllah mereka adalah Dream Team, dan panel kita pada malam ini adalah saudara Fakhrul Islam, calon ijazah sarjana muda Sejarah dan Tamadun Islam daripada Universiti Malaya. Kaifa haluka ya akhi? Alhamdulillah, Nabi khair. Ustaz, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Jadi terima kasih banyak-banyak pada Fakhrul kerana membuat persiapan untuk pembentangan pada malam ini. Dan saya kira saya tidak mahu memberikan banyak masa kepada saya, tetapi lebih banyak masa kepada Fakhrul untuk memulakan pembentangan beliau kepada buku yang bakal beliau pilih pada malam ini, iaitulah Kisah-Kisah dalam Al-Quran, nukilan daripada Dr. Hamid Ahmad At-Tahir. Silakan saudara Fakhrul untuk berkongsi pembentangan. Baik, terima kasih Ustaz, guru saya dan juga guru kita semua. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih kepada para penonton Tadabbur Center yang bersama kita pada malam ini. Sebelum tu suara saya jelas ke? Ustaz, suara saya clear Ustaz? Okey, baik, alhamdulillah. Okey, baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan melakukan resensi ringkas berkenaan salah sebuah kitab-kitab yang genre dia genre Al-Quran. Yang mana topik kita pada malam ini insya-Allah kita akan fokus pada penulisan daripada Dr. Hamid bin Ahmad At-Tahir Al-Bashuni, ataupun nama penuh beliau Syekh Abu Anas Ad-Damanhuri Hamid bin Ahmad At-Tahir Al-Bashuni. Yang mana kita kali ini kita akan fokus berkenaan kisah-kisah dalam Al-Quran. Barangkali kita sangat berminat untuk mengetahui kisah-kisah dalam Al-Quran seperti yang kita maklum, dan juga disebutkan oleh penulis bahawa 1/3 daripada konten Al-Quran terisi ataupun mengandungi kisah-kisah, ataupun dalam disiplin ilmunya kita sebut ada elemen sejarah. Seperti yang disebutkan kalau kita lihat dalam surah Yusuf sendiri ayat 111, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah ataupun ada pengajaran bagi mereka yang berfikir. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak tahu tentang buku ini, buku yang kita akan bedah ataupun kita akan resensi lah pada malam ini. Kita perlu terlebih dahulu mengenal penulisnya, supaya bila kita kenal penulisnya, barulah kita tidak ada sikap kita kadang-kadang bila kita tak kenal penulis, kita kadang-kadang mungkin kita akan terfikir siapa yang menulis ni, apakah dia punya authority, kemampuan dia menulis dan sebagainya. So secara ringkasnya, macam saya sebut tadi, penulis kitab Sahih Qasasul Quran, nama beliau adalah Syekh Abu Anas Ad-Damanhuri Hamid bin Ahmad At-Tahir Al-Bashuni. Yang ini nama panjangnya. Kalau kita lihat kebanyakan orang Arab ni, mereka ada satu sikap, mereka suka memberikan gelaran. Sebagai contoh, anaknya nama Anas, dia memberikan nama Abu Anas. Tapi kalau dalam nama akademiknya yang kita kenal, Dr. Hamid bin Ahmad At-Tahir Hafizahullah. Dan beliau ini merupakan orang Mesir, yang mana kalau kita lihat pada nama beliau ada Al-Bashuni. Al-Bashuni refer kepada satu perkampungan dekat Mesir. Dan kalau kita lihat pada beberapa nama ulama yang lain, sebagai contoh nama ulama hadis, sebagai contoh nama As-Samarqandi, yang mana As-Samarqandi ini adalah gelaran kepada seorang ulama hadis, yang mana Samarqandi ini Samarkand ini adalah tempat di Kyrgyzstan, iaitu nama tempatnya adalah Samarkand. Dan kita mungkin biasa dengar dengan nama seorang tokoh matematik namanya Al-Khawarizmi, yang mana Khawarizmi ini juga satu tempat yang berada di Uzbekistan. Jadi
Tak perlu kita pergi terlalu dalam berkenaan profil, kita dengar sahaja nama Al-Bashuni, kita terus tahu bahawa ulama ini datang dari Mesir. Dan antara karya-karya yang ditulis oleh beliau, antaranya adalah selain pada beliau menuliskan kitab ini, beliau juga menuliskan beberapa karya lain, sebagai contoh kisah teladan dalam Al-Quran, kisah kaum-kaum yang diazab. Kemudian beliau juga menulis berkenaan fiqh sunnah untuk anak-anak, dan ada satu buku yang sangat menarik yang saya kira kalau orang Melayu ni kita sangat suka dengan buku ini, iaitu bukunya adalah Ensiklopedia Doa. Sebab kita kadang-kadang kita suka nak tahu tentang kalau kita hadapi sesuatu perkara, apa doa yang terbaik. Contoh kalau kita sakit pinggang ke, apa doa yang kita boleh amalkan dan sebagainya. Jadi berdasarkan kepada karya-karya yang ditulis oleh beliau, maka kita fahami bahawa beliau adalah seorang yang pakar ataupun seorang yang berautoriti, terutamanya dalam bidang Quran dan Sunnah. Yang mana kalau dalam buku ini, kalau kita dah baca daripada kulit ke kulit, kita akan dapati bahawa antara keutamaan beliau, selain beliau seorang yang mampu menafsirkan Al-Quran, beliau juga seorang yang sangat kritikal ataupun maksudnya rigid dalam nak mendatangkan riwayat-riwayat. Sebab tu nanti kita akan ceritakan perkedaan kenapa buku ini dituliskan oleh Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, yang mana saya kira ini menjadi hujah yang kuat tentang kenapa kita semua perlu memiliki buku ini, terutama buat mereka yang sangat berminat sebagai seorang penuntut ilmu. Saya sangat sarankan untuk kita ada buku ini. Jadi antara reason yang ditulis, antara sebab yang disebutkan oleh penulis tentang kenapa beliau menuliskan buku ini, saya keluarkan 3. Yang mana ada beberapa, tapi saya keluarkan 3 yang disebut sendiri oleh Dr. Hamid Ahmad At-Tahir di bab pendahuluan. Kata beliau ada 3 sebab utama. Iaitu yang pertama, kerana hari ini bila mana beliau meneliti, beliau membelik beberapa karya-karya sejarah, mereka mendapati bahawa ada sebahagian daripada penulis sejarah ataupun sejarawan, mereka menulis dengan hawa nafsu dan fanatism, yang mana fanatism tu dia seolah-olah dah tertanam dalam diri. Saya bagi contoh. Sebagai contoh, saya belajar dalam bidang sejarah dan saya belajar dalam bidang sejarah Uthmaniyah. Dan guru saya ada berkongsi, dan saya juga ada membaca buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Ali Ash-Shalabi. Kata beliau dan kata guru saya bahawa kita hari ini sangat mudah untuk akses berkenaan sejarah-sejarah Uthmaniyah yang dituliskan, dan kebanyakannya ditulis oleh orang Arab. Tapi satu perkara yang kita nak tahu, bahawa orang Arab ni ketika mana menuliskan berkenaan Uthmaniyah, mereka ada satu sentimen. Sentimen sebab apa? Sebab orang Arab ni mereka merasakan bahawa Islam ini sepatutnya mereka yang lead, ataupun bahasa mudahnya mereka yang jadi kepala bagi umat Islam. Dan kalau kita lihat kronologi sejarah Islam pun, memang berlakunya konflik berlaku antara orang Arab semasa zaman Umayyah dan juga zaman Abbasiyah. Yang mana pada kedua-dua zaman ini, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, mereka merasakan bahawa yang sepatutnya menjadi kepala adalah bangsa mereka, bangsa Arab. Jadi bila mana mereka menulis, disebabkan barangkali sentimen yang sudah melekat. Jadi kadang-kadang bila dibaca ataupun saya belajar Uthmaniyah, kita akan dapati bahawa agak bias sedikit penulisan-penulisan tersebut. Jadi disebabkan sebab yang pertama ini menyebabkan Dr. Hamid Ahmad At-Tahir dia merasakan menjadi keperluan untuk menuliskan kitab ini, terutama apabila menceritakan berkenaan kisah-kisah dalam Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, kenapa buku ini dituliskan? Kerana ada fakta yang kadang-kadang dia putar belik ataupun ada penyimpangan sejarah. Maksudnya apa? Maksudnya kadang-kadang ada perkara yang ditulis oleh sejarawan kerana dia nak menjadikan cerita itu seolah-olah enak didengar. So bila dia melakukan sedemikian, dia tanpa sedar dia telah melakukan penyimpangan dalam sejarah, penyimpangan penulisan sejarah, ataupun kita sebut sebagai penyimpangan penulisan sejarah, ataupun kita sebut sebagai historiografi. So benda ini Dr. Hamid Ahmad At-Tahir dirasakan ini adalah perkara yang tidak sepatutnya berlaku, terutama apabila menceritakan berkenaan watak-watak yang berada dalam Quran. Sebagai contoh, cerita tentang Zulkarnain, cerita tentang Ashabul Kahfi, Ashabul Ukhdud dan sebagainya. Dan kemudian yang ketiga, kata Dr. Hamid Ahmad At-Tahir adalah kerana apa? Lepas kita dah tahu, kemudian perkara yang paling penting sekali, kata Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, adalah untuk counter riwayat-riwayat Israiliyat yang palsu, yang kita baca kadang-kadang rasa macam seronoknya dengar, tapi rupanya ada perkara yang tak kena. Sebagai contoh, cerita berkenaan awal penciptaan.
ada diceritakan bahawa dituliskan dalam kitab ini, iaitu berkenaan antara perkara yang awal-awal diciptakan adalah pena, iaitu pena menuliskan takdir-takdir. Dan kemudian selepas adanya pena, kemudian diciptakan ikan. Yang mana daripada ikan tersebut, saya pendekkan cerita, daripada ikan tersebut, keluar daripada ponggung ikan tersebut bumi, gunung-gunung dan segala isinya. Yang mana ditafsirkan bagaimana cerita ini boleh menjadi sesuatu yang didendangkan kerana tafsiran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terhadap surah Al-Qalam. Kan surah Al-Qalam ayatnya auzubillahi minasyaitonirrajim, nun wal qalami wama yasturun. Jadi ada pihak-pihak yang tak bertanggungjawab, dia mentafsirkan kalimah nun itu sebagai ikan. Yang mana ikan disebutkan dalam kitab ni disebut sebagai ikan lusa, dan ada beberapa nama yang lain lah. Jadi kita baca seolah-olah macam macam ada kaitan rupanya dengan Quran, tapi rupanya ini adalah riwayat yang salah, yang mana nanti saya akan ceritakan bagaimana pula metodologi penulis ketika menuliskan kitab ini. Jadi itu 3 sebab yang utama kenapa dituliskan buku ini. Dan kemudian kita pergi pula kepada konten, kita pergi secara mudah lah, kita lalu secara rawak, kita sebut sebagai isi kandungan. Jadi isi kandungan buku ini, Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, dia menyusunkan isi kandungan buku ini mengikut kronologi masa. Kalau kita tengok dalam Al-Quran dia tidak tersusun. Maksudnya ada cerita berkenaan Nabi Adam AS, kemudian dalam surah Al-Baqarah ada cerita berkenaan Nabi Ibrahim. Jadi macam tak tersusun. Tapi Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, dia menyusun dengan dia meraihkan manusia punya, kita sebut sebagai fitrah lah. Kita ni manusia, fitrah kita nak baca satu benda yang tersusun dalam bentuk kronologi masa. Jadi penulis menyusun cerita-cerita, kisah-kisah dalam Al-Quran kronologi, yang mana antara kontennya yang pertama dimulakan dengan kisah awal mula penciptaan. Macam apa yang sebut tadi, ada disebutkan berkenaan riwayat yang palsu tadi berkenaan ikan, kemudian daripada ikan tu keluar bumi dan segala isinya. Dan saya kira antara cerita yang menarik bahawa Iblis ini riwayat yang salah lah, riwayat palsu. Yang mana Iblis ni dia membisikkan kepada ikan tersebut supaya kalau rasa tak senang, pergi goyang-goyangkan badan dia supaya terkeluar bumi dan segala isinya. Seolah-olah Iblis ni dia menghasut ikan supaya melakukan perkara yang tidak diperintahkan Allah SWT. Kalau kita baca macam menarik, tapi rupanya salahlah ceritanya kan. Yang pertama dimulakan dengan kisah awal mula penciptaan, kemudian ada cerita berkenaan Nabi Idris, Nabi Nuh, hinggalah kepada kisah yang terakhir. Buku ini diakhiri dengan kisah menceritakan berkenaan peristiwa sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Dan kita akan dapati bahawa Zulkarnain punya topik, dia berada pada masa yang dekat dengan Nabi Ibrahim AS. Dia berada masa selepas Nabi Ismail dan sebelum Nabi Musa AS. Jadi dalam cerita ni, dalam buku ni juga ada menceritakan berkenaan pernah Nabi Zulkarnain ini, dia pernah bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Yang mana kalau kita lihat dalam bab Zulkarnain, ada diceritakan perbahasan para ulama'. Ada para ulama' yang menyatakan bahawa Zulkarnain ini malaikat, ada yang kata nabi, ada yang kata sekian-sekian orang soleh dan sebagainya. Sebab tu kalau kita baca di tafsir, sebagai contohnya tafsir Azhar, kita akan dapati bahawa Hamka dia meletakkan Zulkarnain itu sebagai Nabi Khidir. Kalau kita baca tafsir Azhar lah, kita akan dapati. So ini tafsiran ulama'. Tapi Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, dia mendatangkan riwayat yang paling sahih bahawa disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahawa Zulkarnain itu sekadar seorang raja yang soleh. Dia bukan Nabi, dia bukanlah para malaikat seperti yang didakwa. Kemudian itulah dia punya beberapa kandungan. Dan dalam buku ni juga ada diceritakan berkenaan lelaki dari hujung kota, penduduk negeri kaum Yasin. Dan ada juga diceritakan berkenaan kisah Harut dan Marut. Kisah Harut dan Marut ni dia famous. Kononnya malaikat ini mengajarkan sihir kepada manusia. Ini kebohongan. Yang mana kalau kisah Harut dan Marut ni dia lebih kepada counter Israel yang salah. Dan kita akan dapati bahawa kandungan dalam buku ini ada 4 tokoh yang tidak disebutkan ataupun tidak ditulis. Iaitu yang pertama Nabi Ishaq. Kita tidak menjumpai diceritakan berkenaan Nabi Ishaq AS. Kita tidak akan jumpa topik menceritakan berkenaan Nabi Yaqub, dan kemudian topik yang menceritakan berkenaan Nabi Harun AS.
dan juga kita tidak akan menemui topik menceritakan berkenaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan pembacaan saya dapati bahawa kenapa tidak diceritakan secara detail ataupun terperinci berkenaan 3 karakter yang pertama tadi, iaitu Nabi Ishaq, Nabi Yaqub dan Nabi Harun alaihi wassalam, adalah kerana barangkali ini saya punya istihad lah, barangkali Dr. Hamid Ahmad At-Tahir ni dia masih belum temui cerita yang terperinci berkenaan 3 nabi yang disebutkan tadi. Yang mana 3 nabi yang disebutkan tadi ada ceritanya dalam kitab ini, tapi dia ditempelkan. Sebagai contoh, Nabi Ishaq disekalikan dengan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub disekalikan dengan cerita Nabi Yusuf, dan Nabi Harun disekalikan dengan cerita Nabi Musa AS. Ada pula untuk Nabi Muhammad SAW, barangkali Dr. Hamid Ahmad At-Tahir ni rasakan bahawa keutamaan adalah untuk membukukan cerita-cerita yang kita ni susah untuk akses, umat Islam susah untuk akses. Ada pula untuk kisah Nabi Muhammad SAW, riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, kita mudah sangat akses. Ada banyak, sebagai contoh ada sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Ishaq, dan kemudian ada sirah yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi saya rasakan bahawa ini sebagai guideline ataupun pemula untuk kita ni ataupun untuk umat Islam, explore lebih dalam, cari gali lebih dalam berkenaan kisah-kisah dalam Al-Quran. Sebab sebenarnya Quran ni walaupun kita rasa dah 1400 tahun dah berlalu, tapi Quran ni sebenarnya masih banyak lagi lompong-lompong. Bukan Quran ada lompong, tapi ada ruang-ruang yang kita boleh explore, yang kita boleh cari, terutamanya berkenaan kisah-kisah dalam Al-Quran. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam dah ramai dah orang cerita pasal kisah-kisah dalam Al-Quran ni, tapi sebenarnya masih banyak lagi yang belum di-explore. Sebagai contoh, kisah Zulkarnain. Kalau dulu Zulkarnain ni orang kata Alexander the Great, tapi sekarang ni pandangan lebih kuat mengatakan Zulkarnain adalah Cyrus the Great. So kita nampak sebenarnya bukan tak konsisten, tapi disebabkan manusia ni dia akan sentiasa menemui perkara-perkara yang baru. Jadi Quran ini walaupun dah 1400 tahun, dia masih lagi terbuka untuk kita explore dia punya mukjizat, dia punya keajaibannya. Jadi itu sedikit sebanyak berkenaan general content buku ataupun kisah-kisah yang dituliskan di dalam buku ini. So, sekarang kita pergi kepada metodologi sebab kita ada masa lebih kurang 3 minit. So bagaimana metodologi Dr. Hamid Ahmad At-Tahir Al-Bashuni ketika menuliskan buku ini? Saya berdasarkan pembacaan saya dapati ada 2 sahaja metodologinya. Yang pertama iaitu Dr. Hamid Ahmad At-Tahir ini ketika menuliskan, dia kumpulkan riwayat-riwayat dan sebagainya, dia cari yang paling sahih, dia rujuk kitab-kitab hadis sebagai contoh Sahih Bukhari dan Muslim dan sebagainya. Dia kumpulkan dulu cerita-cerita yang tepat. Dia kumpulkan semua cerita-cerita yang tepat dan kemudian dia tulis terlebih dahulu, dan kemudian selepas pada itu barulah beliau mengkritik tulisan riwayat-riwayat yang kita boleh kata palsu, yang dhaif, yang maudhu dan sebagainya. So apa yang kita boleh belajar daripada metodologi Dr. Hamid Ahmad At-Tahir ketika menuliskan kitab Sahih Qasasul Quran, bahawa bila kita nak menceritakan sejarah ini, kita jangan terus menyerang. Maksudnya kalau contoh macam cerita tak tepat, kita raikan dulu. Tapi kita raikan dengan perkara-perkara yang benar. Dan kemudian barulah kita kritik, barangkali kritik perkara-perkara yang kita rasa dia sampai boleh kacau akidah. Sebab dalam kita mendepani ataupun dalam kita berinteraksi dengan Israeliat, ada tiga Israeliat. Ada 3 sekurang-kurangnya bila kita berinteraksi dengan Israeliat, ada Israeliat yang kita boleh terima dan ada Israeliat yang kita tak tahu status dan lebih baik kita berlepas diri daripadanya. Dan yang ketiga ada Israeliat yang kita sebaiknya memang kita kena tolak. Yang pertama, kita boleh terima. Sebagai contoh, kisah Nabi Yusuf AS dengan Imra'atul Aziz. Kan ada Israeliat yang menyatakan bahawa Nabi adalah Zulaikha. Maka tidak salah untuk kita berpegang Imra'atul Aziz tu adalah Zulaikha, sebab dia tidak sampai kacau gugat kita punya akidah. Itu yang pertama. Kemudian ada Israeliat yang tak tahu status. Yang ini Israeliat ni sebaiknya kita elakkan, kita berlepas diri daripadanya. Dan yang ketiga ada Israeliat yang sampai dia memang kacau akidah, macam apa yang sebut tadi, kisah awal mula penciptaan, kisah yang mana dia mentafsirkan nun itu tadi sebagai ikan paus yang dinamakan sebagai ikan Lut Lusa. So apa yang kita boleh belajar?
apa yang kita boleh belajar selain apa perkara lain yang kita boleh belajar daripada penulisan Dr. Hamid Ahmad At-Tahir adalah bila mana Dr. Hamid menuliskan buku ini, beliau tidak sekadar menuliskan data, fakta, tapi beliau juga melakukan apa yang disebut beliau keluarkan pengajaran, dan yang paling penting adalah beliau membawa kita bagaimana pengajaran-pengajaran yang kita dapatkan tadi, kita nak kontekskan ataupun kita nak cuba apply dalam kehidupan seharian. Sebab ini perkara yang sepatutnya. Kita dapat pengajaran, tapi kalau kita tak tahu bagaimana kita nak apply, maka masih ada missing link yang kita perlu hubungkan. Sebab tu kalau kita, sebagai contohnya ketika mana menceritakan berkenaan kisah Zulkarnain, penulis menceritakan konteks keadaan Nabi dan para sahabat yang mana disebabkan kisah ini mereka dengar, mereka tahu bagaimana nak berhadapan dengan situasi ketika mana orang Quraisy ini mereka sedang memanaskan pedang dan besi untuk menyeksa umat Islam, pada ketika itu. Jadi Dr. Hamid Ahmad At-Tahir ini membawa supaya bagaimana kita tahu pengajaran-pengajaran, sebagai contoh bagaimana pengajaran-pengajaran kita dapatkan tadi untuk kita apply dalam kehidupan seharian. Mungkin realiti pada ketika itu berbeza. Maksudnya pada ketika kehidupan Zulkarnain tak ada kereta, tak ada helikopter dan sebagainya. Tapi respon terhadap perkara-perkara yang mereka terima, ia adalah perkara yang akan sentiasa berulang. Maksudnya akan sentiasa ada orang yang zalim, akan sentiasa ada orang yang tamak. So macam mana kita nak mendepani, macam mana kita nak respon dengan orang-orang yang zalim. Jadi begitulah antara perkara yang Dr. Hamid Ahmad At-Tahir. Dan perkara terakhir sebelum saya kembali kepada Ustaz, ini perkara paling penting yang mana saya kira kena kongsikan dan disebutkan oleh penulis. Dia kongsikan berkenaan apakah fungsi daripada kita dan fungsi dan faedah kita mempelajari ataupun kita explore kisah-kisah dalam Al-Quran, yang mana ada 12 keseluruhannya, tapi saya sebut dua sahaja, yang mana antara poin yang penting adalah sebagai pelajaran dan nasihat, seperti yang disebut dalam kitab ini. Dr. Hamid menggunakan dalil laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, yang mana sejarah ni kalau kita lihat dalam ayat ini, kalimah yang digunakan untuk menterjemahkan pengajaran ataupun ibrah adalah ibratun, yang mana ibratun ini kalau kata dasarnya dia adalah kata jambatan. Yang mana sejarah ini, macam mana sejarah ini boleh menjadi pengajaran, sebab sejarah ini dia menghubungkan masa sekarang dengan masa lampau, dan dia menghubungkan dengan dimensi masa hadapan. So bagaimana kita nak connectkan antara tiga dimensi masa yang berbeza ini adalah dengan kita cuba bawa apa pengajaran yang kita dapat dan kita cuba apply dalam kehidupan kita. Kalau kita sekadar tahu data, fakta, cerita dan sebagainya, tapi kita tak tahu bagaimana kita nak apply pengajaran-pengajaran besar yang kita dapat, maka sejarah tidaklah akan berfungsi sebagai ibratun. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Dr. Hamid Ahmad At-Tahir, fungsi dan faedah pada kisah Al-Quran adalah untuk meneguhkan hati Nabi SAW dan orang-orang mukmin yang bersama dengan beliau. Sebab kita ni basically kalau kita dalam kehidupan, kita memerlukan satu acuan, ataupun kita kadang-kadang perkara-perkara yang ghaib ni, perkara-perkara yang kita tak nampak ni, kita susah nak yakin sikit. Jadi kita perlukan kisah-kisah teladan. Maksudnya orang-orang yang pernah hadap sesuatu perkara yang sama dengan kita. Barulah kemudian kita akan rasa ada inspirasi untuk kita berhadapan dengan sesuatu kesusahan. Jadi itulah peranan sejarah, selain daripada untuk menjadi nasihat dan pelajaran, dia juga untuk meneguhkan hati kita untuk berhadapan dengan cabaran dan benah dalam kehidupan. Jadi itulah sekadar sedikit sebanyak daripada yang saya boleh kongsikan daripada buku ini. Dan buku ini saya sarankan untuk orang awam juga dapatkan. Saya beli tak mahal pun, dalam lebih kurang RM80 something. Sebab buku ini pun tak terlalu berat untuk dibaca. Dia adalah bacaan yang saya kira bacaan yang mudah untuk orang awam. Sebab apa? Sebab Dr. Hamid ni dia dah mudahkan untuk kita tahu mana kisah yang kita boleh ambil dan mana kisah yang kita dah rasa baik. Rupanya, dan kita dah rasa kisah tu betul, rupanya kisah tu adalah kisah yang kita kena berlepas diri dengannya. Dan sebagai penuntut ilmu, saya mencadangkan untuk wajib ada lah. Tapi kalau ada ketidakmampuan untuk dapatkannya, maka bolehlah, boleh rujuk lah, boleh pinjam kawan-kawan ke apa dan sebagainya. Jadi sekali itu saja saya serahkan kembali kepada Ustaz Syahri. Terima kasih pada saudara Fakrul. Fakrul minta tolong tunjukkan buku tu sekali lagi kepada semua para penonton kita, hampir 80 orang pada malam ini.
Ini buku. Tunjukkan buku berkenaan. Ha. Ketebalannya, berapa ketebalannya? Ketebalannya Ketebalannya lebih kurang berapa halaman? 995 muka surat. Dekat-dekat 1000 muka surat. Oh, okey. Dan dengan harga RM80 Dengan harga RM80. Dan kepada yang pernah mengenali Rawdah Al-Miqyas, juga di Rumah Kertas Serami ada dijual karya berkenaan, cuma sudah tidak banyak. Baik, terima kasih banyak-banyak pada saudara Fakrul, dan terima kasih pada seluruh para penonton yang memberikan salam, yang turut sama menyertai menonton pada malam ini. Komentar daripada saya mengenai karya berkenaan berdasarkan pembentangan saudara Fakrul, bukan berdasarkan pembacaan saya, sebab saya belum sempat untuk membaca karya berkenaan. Boleh kita katakan karya tadi dalam kumpulan karya-karya qasas yang mempunyai dua objektif ataupun dalam dua kumpulan, iaitulah pertama, menyaring maklumat-maklumat yang tidak sahih dan mengutamakan yang sahih, khususnya daripada Israiliyat. Kerana banyak penulisan-penulisan tentang qasas ataupun penulisan tentang kisah-kisah Al-Quran mutaakhir kini, alhamdulillah, menyaring dan menapis daripada maklumat yang bukan-bukan terdapat dalam tafsir ataupun dalam kisah-kisah Al-Quran. Yang kedua, buku tadi juga menekankan soal pengajaran daripada kisah yang dipaparkan dalam Al-Quran. Untuk makluman Fakrul dan rakan-rakan penonton, setakat saya punya kajian, masih banyak lagi mazhab penulisan kisah-kisah Al-Quran yang perlu dikembangkan selain daripada menyaring daripada Israiliyat yang salah dan karya yang sekadar menyebut pengajaran sahaja. Kita perlu kepada beberapa mazhab berikut dikembangkan. Iaitulah contohnya adalah penulisan kisah-kisah Al-Quran yang menangani fenomena pengulangan. Contoh kisah Nabi Musa kelihatan banyak berulang di dalam Al-Quran. Jadi kita memerlukan sentuhan penulis-penulis kisah-kisah Quran yang boleh membuktikan kisah Quran tidak berulang. Kelihatannya berulang tetapi sebenarnya tidak berulang. Jadi pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan balaghah. Pendekatan yang diperlukan adalah pendekatan kebahasaan. Jadi ini antara mazhab penulisan qasas yang perlu dikembangkan. Selain daripada itu, satu pendekatan yang juga menarik, juga berobjektif nak menjawab tuduhan orientalis yang berkata kisah Quran ni banyak mengulang, adalah pendekatan Makki Madani. Ini telah dilakukan oleh almarhum Dr. Fadhal Hasan Abbas dalam Qasas Qurani, di mana beliau mengumpulkan seluruh kisah Nabi Adam dan beliau tulis kisah Nabi Adam bukan menurut kronologi, kerana sudah banyak di pasaran mereka menulis tentang kisah Nabi Adam secara kronologi daripada penciptaan hinggalah kepada khalifah, dan juga tidak sedikit di pasaran yang sudah menyaring daripada Israiliyat, dan juga tidak sedikit di pasaran Fakrul yang menekankan pengajaran. Tetapi pendekatan ulama ini adalah dia cuba menangani fenomena pengulangan dengan melihat cerita Nabi Adam menurut turutan penurunan. Jadi ini satu mazhab yang menarik. Mana surah turun dulu pada Rasulullah? Bukan turutan mushaf, tetapi menurut penurunan kepada Rasulullah. So beliau membuktikan dari satu surah ke satu surah menurut turutan penurunan, menawarkan balaghah yang berbeza, menawarkan pengajaran yang berbeza-beza. Kerana pendekatan yang dibawa oleh Allah sebenarnya tidak sama, melainkan orang yang tidak tadabbur akan melihat ia seumpama pengulangan. Dan juga pendekatan yang juga mesti dikembangkan adalah kisah berkenaan dari perspektif surah apa yang memaparkan. Ini pun antara yang saya kaji di peringkat sarjana dahulu Fakrul. Sebab apa? Sebab bila Fakrul sebut tentang sebab penulisan tadi, antaranya adalah menangani fanatisme yang setakat saya faham, di mana adanya kisah-kisah dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menegakkan hujahnya ataupun untuk menegakkan benang yang basah. Kisah-kisah tertentu di dalam Al-Quran dipergunakan untuk menyemarakkan ketaksuban, menyemarakkan kepuakan. Jadi, macam mana boleh berlaku macam tu? Macam mana kisah Quran
boleh digunakan untuk mengesahkan beberapa perkara yang kita rasa macam aneh benar dia tafsir macam tu kan. Lalu antara pendekatan ataupun mazhab penting untuk menangani kes-kes fanatisme dan juga penyimpangan daripada fakta yang sepatutnya, yang meleret-leret menghurai perkara yang tak sepatutnya adalah dengan kita melihat kisah tu dalam surah mana. Bagaimana surah itu dibuka. Kerana pembukaan surah itu akan memberikan perspektif. Macam mana patut kita tengok kisah ni. Jadi, mazhab penulisan qasas seperti itu juga penting untuk kita titik beratkan khususnya kepada rakan-rakan Dream Team yang akan menjadi pelapis perjuangan Al-Quran pada masa akan datang dan rakan-rakan di luar sana yang dalam bidang pengajian Quran Sunnah khususnya untuk mudah-mudahan dapat melihat sisi sentuhan yang berbeza. Kata SB saya, Dr. Wan Nasruddin Abdullah, kita memerlukan Al-Qasas Al-Qurani thawbin jadid. Kita memerlukan pendekatan penulisan qasas yang bukan sekadar menyaring daripada Israiliyat, kerana sudah ramai para ulama melakukan pendekatan tersebut, termasuk penulis tadi, alhamdulillah. Cuma orang macam Fakrur dan rakan-rakan yang lain perlu mula memikirkan sentuhan yang berbeza. Zulkarnain sebagai contohnya yang Fakrur banyak sebut tadi, kita memerlukan Zulkarnain pertama sekali, ini contoh saja, sebab kalau Zulkarnain yang bersih daripada Israiliyat, insya-Allah sudah ramai yang menulis. Ya. Tetapi kalau Zulkarnain dalam bentuk, kenapa kisah tu tak berulang dalam Quran? Yang tu tak ada orang kaji lagi. Ada orang kaji dah, cuma tidak didedahkan. Kenapa kisah tu tak berulang? Kisah Zulkarnain. Tetapi sebaliknya, kisah Nabi Sulaiman sama dengan kisah Zulkarnain, pemerintah dan penguasa, banyak berulang dalam Quran. Satu contoh lain, kenapa kisah Zulkarnain Allah letak dalam suratul Kahf? Kenapa tak boleh letak dekat surah lain? So mesti ada sesuatu menarik ditawarkan menerusi mazhab penulisan berkenaan. Jadi anggap saja komentar saya untuk melengkapkan pembentangan yang saya kira penuh persiapan dan bagus daripada saudara Fakrul tadi. Saya harap malam ni semua yang mendengar dapat sesuatu yang membuka minda daripada buku yang telah dikongsikan. Saya tak nak miss point saya walaupun dah ambil masa lebih. Satu perkara menarik yang saudara Fakrul sebutkan tadi, karya qasas tadi tidak menyebut tentang cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul kan? Betul tak Fakrul? Kan? Kebanyakan penulisan qasas Qurani, kebanyakan penulisan al-qasas al-Qurani tidak memasukkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia terhenti sekadar Nabi Isa. Betul tak? Daripada Adam sampailah kepada kisah Isa ibnu Maryam. Jadi ada tanda soal di situ. Saya bukan nak bagi jawapan, saya nak timbulkan tanda soal untuk saudara Fakrul dan rakan-rakan Dream Team yang lain dan rakan-rakan pelajar yang lain untuk berfikir. Kenapa kisah Rasulullah tidak ditulis dalam karya-karya qasas? Sebagai contoh, Nabi dan para sahabat duduk kat Madinah. Tiba-tiba Allah paparkan cerita Rasulullah di Gua Thur. Dalam surah Taubah. Para sahabat dekat Madinah dah. Tetapi bukankah kisah Nabi di Gua Thur yang dipaparkan dalam surah Taubah itu adalah qasas untuk para sahabat. Dia menjadi kisah daripada masa lampau. Jadi Rasulullah dan para sahabat dah duduk kat Madinah. Peristiwa kat Gua Thur tu peristiwa hijrah. Dah berlaku 8 tahun lepas, 7 tahun lepas. Lalu kenapa tidak masuk dalam karya-karya qasas? Ini sekadar soalan dalam fikiran saya yang mudah-mudahan semua kita dapat berkongsi dalam siri-siri yang akan datang insya-Allah. Jadi terima kasih Fakrul, terima kasih pada semua. Fakrul ada feedback? InsyaAllah Ustaz. Tak ada sebarang feedback Feedback untuk buku ni Ustaz? Tak ada. Feedback daripada apa yang saya kongsikan tak ada. Jadi terima kasih pada semua yang menonton. Kita cuba tengok komen-komen yang ada daripada Nur Fazlina Sanusi. Mengucap terima kasih. Harlina Sulaiman, Anis Amali Wafa, terima kasih atas. Okey, sekali lagi kepada Puan Aziz Umar, boleh dapatkan di rumah kertas Radah Al-Makiyah Serami. Seingat saya Ustaz Abu Ilkiyah mention ada dua sahaja tinggal, jadi siapa cepat dia dapat. Saya tidak pasti boleh dapat ke tidak di Shopee. Yang penting malam ni mudah-mudahan semua orang dapat jatuh cinta dengan karya yang telah
bentangkan tadi. Fakrul, for the last time tolong tunjukkan buku tadi, insya-Allah besar-besar sikit. Buku tadi tunjukkan. Okey. Jadi mudah-mudahan semua mendapat manfaat daripada perkongsian Saudara Fakrul. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi. Sekejap. Kita ada, okey, ingatkan soalan tadi. Besar tanggungjawab yang dipikul untuk beri pendedahan dan pencerahan kepada masyarakat di luar. Moga Allah permudahkan. Terima kasih pada Dr. Sarah. Saya ingat Dr. Sarah juga adalah doktor dalam bidang pengajian Quran Sunnah. Jadi terima kasih Doktor atas komentar dan terima kasih pada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.